Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah tumpuan kita terus kepada PRU 15 kerana inilah sebenarnya isu yang sedang mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia ketika ini. Dan topik yang menjadi pilihan kita menarik sebenarnya, iaitu PRU 15. Lain dulu. Salah tu. Lain hulu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang. Okey. Tadi pun tetamu kita juga tanya ni apa pantun ke apa ya. Okey, kita ada dua tetamu di studio menemani saya untuk bercakap tentang isu ini, dan insya-Allah seorang lagi tetamu akan kita hubungi nanti. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman yang merupakan Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia ataupun Mubarak. Jadi Tan Sri, apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Oi, lama kita tak berjumpa Tan Sri. Itulah, dah lama dah. Dah Covid apa semua dulu. Terima kasih banyak-banyak Tan Sri ya. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Nirwandi Mat Nordin yang merupakan penganalisis keselamatan dan politik di Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA ataupun UiTM. Jadi doktor, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih banyak. Ini satu topik yang cukup menarik sebenarnya. Topik yang power kan. Dan macam saya katakan, kita juga akan hubungi nanti iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Wan Hashim Wantih yang merupakan Profesor Emeritus di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ataupun UPNM, dan beliau juga merupakan bekas ahli Parlimen Greek pada tahun 2004. Jadi macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang menjadi perhatian rakyat Malaysia Tan Sri. Masing-masing sedang menumpukan perhatian tentang apa yang akan berlaku nanti apabila mereka akan turun mengundi pada 19 hari bulan November nanti. Dan sekarang ini kempen-kempen sudah pun bermula dan pelbagai pandangan dan juga pendapat dilontarkan. Mungkin kalau kita lihat kepada senario yang berlaku ketika ini, PRU 15 dianggap sebagai PRU yang cukup mencabar sebenarnya. Malah dikatakan sebagai ibu kepada segala pilihan raya umum sebenarnya. Tapi ini istilah yang mungkin telah pun digunakan beberapa kali setiap kali PRU diadakan. Tapi pandangan Tan Sri sendiri, apakah Tan Sri juga merasakan bahawa PRU ke-15 ini merupakan PRU yang cukup penuh dengan cabaran sebenarnya? Saya amat bersetuju. Kerana PRU 15 adalah merupakan PRU yang dibuat lebih awal daripada tarikh yang ditetapkan, kerana tidak wujudnya kestabilan politik. So much of politicking, terlalu banyak politicking. Sehingga kan Yang Tuan Agong terpaksa menerima calon-calon sampai 3 kali angkat sumpah Perdana Menteri. Tuan Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan sekarang Ismail Sabri. Sebelum habis lagi ni. Jadi pilihan raya ini akan menentukan the fourth Prime Minister, Perdana Menteri keempat. Tak pernah berlaku dalam dunia. 4 Perdana Menteri di dalam satu era jangka waktu yang 5 tahun tu. Jadi selain daripada itu, perubahan dan politik itu sendiri volatile sangat, berubah, masuk keluar, meloncat sini, meloncat ke sana. Macam saya tak sebut circus tapi macam seolah-olah perebutan tu, kuasa tu dijual beli. Kuasa seseorang ahli parlimen seolah-olah dijual beli. Sebab itu undang-undang lompat ni telah dikeluarkan to stop this, because it's nonsensical. Orang yang sama dengan satu manifesto misalnya katakan, dalam halfway dia punya perjalanan bertukar-tukar. Jadi tidak sama dengan zaman-zaman dulu. Tak wujud di zaman-zaman dulu. Jadi topik yang diberi ni tadi, saya amat setuju lah. Lain hulu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang. Amat lain sekarang dengan dulu. Betul. Itu mukadimahnya. Bila Tan Sri sebut tentang lain hulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang. Sebelum saya dapatkan pandangan doktor, barangkali penting dan menarik sebenarnya kalau kita dapatkan pandangan Profesor Emeritus Datuk Dr. Wan Hashim Wantih. Dia terlibat dalam pilihan raya di Greek pada tahun 2004. Jadi mungkin kita boleh dapatkan pandangan Prof Emeritus Datuk Dr. Wan Hashim berkaitan dengan apa perbezaan yang dapat dilihat dengan ketara. Assalamualaikum Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Datuk dengar suara saya jelas, Tok?
Dengar jelas itu ya. Okey tu. Tadi pun kita dah dengar apa yang disebut oleh Tan Sri Dr. Abdul Aziz lah berkaitan dengan kenapa dia anggap bahawa PRU 15 ini begitu mencabar sekali. Tapi kita juga nak kongsi pandangan Datuk sendirilah berbanding dengan apa yang berlaku tu, terutamanya pada tahun 2004 ketika Datuk sendiri memenangi ahli parlimen kerusi parlimen Greek pada tahun tersebut. Apakah Datuk dapat merasakan juga jika dibandingkan dengan tahun 2004 dengan 2022 sekarang ini, perbezaannya begitu besar sekali bila kita bercakap tentang pilihan raya ini sebenarnya? Sebelum saya boleh jawapan, saya nak tambah lagi satu ungkapan yang hampir serupa maknanya. Lain dulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang. Tapi ada satu lagi. Dulu paku, sekarang papan. Dulu aku, sekarang bukan. Maknanya bukan saya lagi, bukan Tan Sri Aziz lagi lah hari ini. Tapi tak sedar kan hari itu. Tapi ada setengah orang dia tak sedar. Melalui mengenai perbezaannya agak ketara sekali. Seperti Tan Sri Aziz kata tadi, banyak cabaran. Tapi saya rasa ada boleh tambah lagi dua. Kemeriahan dan kegairahan. Meriah sampai 7-8 calon-calon ya, itu suatu yang kita kata meriah lah. Banyak pilihan kepada para pengundi. Dan kegairahan. Gairahan ni orang lama pun gairah, orang baru mestilah ya. Jadi itulah saya rasa berbeza, dan waktu 2004 tu agak tenang dan mungkin suasana politik pada waktu itu jauh sekali berbeza, dan kita tahu keputusannya ialah satu majoriti yang besar, 2/3 yang tak pernah dicapai selepasnya, menjadi satu masalah yang besar. Jadi betul, jelas sekali bahawa lain dulu, lain sekarang dulu, bukan saja 2004. Kalau lagi jauh ke belakang, lagi jauh berbezanya. Dulu kita ada pilihan Perikatan Barisan Nasional dan satu parti lagi saja, satu atau dua parti saja pembangkang. Hari ini dah dekat-dekat berbelas lah ya. Itu perbezaannya. Betul. Baik, barangkali penting juga kita kongsi pandangan daripada Dr. Nirwandi sendiri Doktor ya. Banyak faktor sebenarnya kalau kita melihat kepada senario pilihan raya umum ke-15 ini, kenapa ianya dikatakan begitu mencabar? Kerana kalau kita lihat dari segi jumlah pengundi yang akan terlibat pun begitu besar sekali, terutamanya undi 18, mereka yang didaftarkan sebagai pengundi secara automatik dan sebagainya. Parti-parti politik yang akan bertanding juga menjadi begitu banyak sekali, dan calon-calon juga mengemukakan muka baru, muka lama dan sebagainya. Secara keseluruhannya, apakah senario ini akan memberi cabaran yang cukup hebat kepada PRU 15? Dan tentu kalau kita lihat cakap tentang keadaan politik negara, dia setiap benda ni kalau kita lihat dalam politik pun dia ada satu corak-corak tertentu dalam politik. Jadi perubahan masa itu mengubah corak-corak benda yang berlaku. Kita ada corak industri pakaian, corak manusia berfikir, dan politik ni juga tidak lari pada corak satu bentuk ketamadunan ataupun corak politik. Dan dalam zaman lambakan informasi, dalam zaman peralihan-peralihan, kita akan lihat bermula daripada suasana politik negara yang bermula dengan agak stabil, kuasa majoriti, 2/3 itu benda yang kuat, dan akhirnya bermula pada fasa-fasa di mana lambakan informasi, sosial media dan perubahan pemikiran masyarakat itu membawa kepada perubahan satu corak baru termasuk cara berpolitik. Dan bila kita cakap cara politik Tan Sri, dia juga berkata tentang isu-isu berhubung cara ahli politik berfikir, melaksanakan tanggungjawab dan cara masyarakat menilai politik. Jadi dua pertumbungan ni, corak pemikiran, corak keadaan lambakan informasi dan sebagainya, membawa pada perubahan-perubahan yang sebenarnya telah dijangkakan akan berlaku. Tapi mungkin kita agak terlewat sikit. Jadi ini mungkin permulaan pada satu benda yang lebih mencabar pada masa depan, atau di sini mungkin berhentinya. Di sini kita nak melihat bagaimana PRU 15 ini, dia kata ibu segala pilihan raya, sekiranya ia bermula, sebenarnya kita akan melihat banyak lagi perkara-perkara seperti ini akan berlaku di masa hadapan. Tetapi sekiranya ia berhenti di sini, mungkin akan berlaku satu proses keseimbangan. Kita akan balik pada asalnya, di mana kekuatan parti-parti utama itu akan kembali mengukuhkan kedudukan mereka, dan calon-calon bebas mungkin akan merasakan mereka tidak berkemampuan. Tapi saya menjangkakan ini merupakan salah satu permulaan yang mungkin akan menimbulkan satu situasi dalam politik negara yang mungkin lebih kompleks, mungkin lebih rumit, mungkin lebih mencabar, disebabkan partisipasi di kalangan mereka-mereka yang merasakan, dulu kalau kita lihat ahli-ahli politik ni dia lihat sebagai satu kumpulan elit. Tetapi pada hari ini pemikiran masyarakat dengan keterbukaan sosial media, so dia mula buat perbandingan antara pemimpin-pemimpin luar negara,
struktur-struktur pemimpin atau politik. Jadi mereka merasakan pemimpin politik pada ini hanyalah pelaksana kuasa eksekutif. Jadi apabila itu berlaku, sekiranya berlaku ketidakurusan dalam sistem pentadbiran politik di kalangan ahli politik, maka rakyat rasa ini benda yang saya tadi Tan Sri kata, Prof Datuk Emeritus pun kata, mereka merasa benda ni benda yang berlainan. Jadi sudah tiba masanya perubahan politik itu perlu dilakukan, dan ini mungkin menjawab kenapa banyak parti, banyak calon, kerana elitis itu, elitnya politik itu telah dilihat sebagai satu benda yang biasa yang boleh dicuburi oleh semua orang. Okey, Tan Sri, bila Yang Berhormat Perdana Menteri membubarkan Parlimen dan mengambil keputusan untuk mengadakan pilihan raya umum, ada yang mengatakan bahawa tujuannya adalah untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai kestabilan politik, dan bila politik kita stabil, maka segala perancangan untuk memajukan negara itu akan mudah dilaksanakan. Tetapi apakah secara peribadi Tan Sri melihat bahawa walaupun ada parti-parti yang mengatakan bahawa mereka mungkin akan mencapai kemenangan besar dalam pilihan raya kali ini, tetapi ada juga ramai juga yang berpendapat bahawa mungkin tidak akan ada parti-parti yang akan memenangi pilihan raya ini secara dominan, dan suka ataupun tidak mereka terpaksa bergabung dengan parti-parti lain untuk membentuk kerajaan. Pandangan peribadi Tan Sri sendiri, ini mungkin akan berlaku, dan apakah ia menjamin untuk mengukuhkan sebuah ataupun mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil dan benar-benar kukuh? Saya merasakan apa yang berlaku sekarang, banyak sangat serpihan-serpihan parti yang dulunya wujud secara coalition dah berpecah. Baik dari segi Dr. Mahathir, Mahyudin dan juga UMNO itu sendiri dah keluar dengan PAS, dengan Pakatan Nasional dulu. Jadi nak bergabung semula berasaskan kepada keputusan pilihan raya ini, kerana ianya terpaksa dibuat kerana tidak ada, saya tak nampak salah satu parti ini akan jadi dominan parti yang mendapat 112 undi. Saya tak nampak. Bukan saja daripada 910 yang menjadi calon ini, kalau kita divide by 2022, mana setiap kawasan tu average 4 orang calon. 4 orang average. Tapi kalau ikutkan maksimum ada sampai 10, 8, 9. Ini menunjukkan split peringkat itu pun dah wujud. Jadi bila siapa saja yang menang, dan ini amat penting kita tinjau, kerana landscape pengundi dah berbeza. Wujudnya 18 tahun ke atas ini melahirkan lebih kurang 6 juta pengundi baru. Dan total pengundi 21 juta. Antara yang 18 ke 40 is about 10 juta. Half. Pemikiran yang dididik oleh handphone kita ni, digitalization apa semua ni, IoT, big data analytics, meruncingkan lagi keputusan, kerana mereka tidak terpaut sangat dengan 3 perkara ni, iaitu parti, isu dan juga calon. Pasal ini siapa berbeza, calon dah berbeza, isu kebanyakan serupa saja. Ekonomi lah nak buat, nak jaga daripada cradle sampai ke kematian. Orang tua nak jaga, this is a new thing new economy. Tapi semua buat macam tu. Soalnya siapa yang boleh membuatnya kalau sekiranya parti itu tidak ada yang dominan. Bila dia kembali semula untuk membuatkan coalition, dah mula the bargaining power tu, siapa jadi Perdana Menteri dan sebagainya, dan bargaining power ni akan meruncingkan lagi kerana platform dia berbeza, dan dia telah mengadakan coalition, gabungan, fail. For Dr. Mahathir tak berjaya, Mahyudin pun tak berjaya, Ismail Sabri ni terpaksa berdepan dengan cabaran-cabaran yang menuntut supaya diadakan pilihan raya, pasal kita tak kuat. Jadi saya tak nampak kekuatan itu akan lahir daripada PRU 15. Terpaksa mereka buat satu coalition, satu gabungan, dan siapa yang dominan itu, siapa yang lebih sikit, bukan lebih banyak, lebih sikit. Out of 222 tu, saya ingat mungkin 3-4 parti yang seolah-olah sama. Mungkin kita dengar pandangan daripada Prof Emeritus Datuk Dr. Wan Hashim berkaitan dengan isu ni. Apakah Datuk juga merasakan bahawa senario seperti apa yang disebut oleh Tan Sri itu akan terus wujud sebenarnya selepas PRU ke-15 ini? Tidak akan ada parti-parti pada mulanya saya memang tidak menjangkakan bahawa kita adakan pilihan raya dengan begitu cepat sekali. Saya jangkakan ianya selepas musim tengkujuh. Tetapi itulah keadaan-keadaan tekanan yang begitu hebat yang mungkin memaksa
Ismail Sabri membubarkan parlimen dan mungkin dia serahlah kepada pengundi-pengundi semua, dan saya bersetuju dengan pandangan Tan Sri Aziz juga bahawa tak mungkin adanya satu parti dominan dan tak mungkin adanya satu kemenangan besar kepada sesebuah parti itu, dan akhirnya pilihan yang ada ialah untuk mewujudkan parti gabungan yang besar, mungkin 2 saja, 3 satunya akan diserap masuk ke mana-mana. Dan saya kira parti serpihan-serpihan ini tidak kekal lama, tidak kekal lama. Dulu kita ada paling besar sekali serpihan ialah Semangat 46, dan itu pun akhirnya selepas 1-2 pilihan raya habis. Sebelum ini ada Parti Kemerdekaan Melaya, Parti Negara, Perkemas yang mungkin orang semua dah lupa ya. Jadi yang akan kekal dominan mungkin Barisan, DAP, PAS, itulah yang core. Kecuali Sabah dan Sarawak tu pun berbeza sedikit lah ya. Jadi saya kira yang serpihan-serpihan ini keadaan yang sementara, dan saya harap selepas pilihan raya ini akan ada satu lagi reformasi parlimen di mana kita perlu pindahkan perlembagaan supaya kita adakan dengan tarikh yang tetap 5 tahun sekali pilihan raya. Ini memberi ruang yang masa yang agak lama untuk seorang Perdana Menteri ataupun 2 orang Perdana Menteri melaksanakan apa yang dijanjikan, dan kita tak perlu memikirkan seperti sekarang ini selepas 3 tahun dah memikirkan untuk mengadakan pilihan raya untuk berebut kerusi dan sebagainya. Dan wujudnya pemimpin-pemimpin baru menjadi presiden itu dan ini, dan kemudian nak menjadi menteri kabinet. Jadi saya rasa akan kembali semula pemulihan, saya harap selepas PRU ke-15 ini. Okey. Ya. Baik, sesuatu yang ekoran daripada apa yang disebut oleh Doktor Tan Sri dan juga Datuk tadi ya. Rata-rata bersetuju bahawa tidak akan ada parti yang akan menang secara dominan sebenarnya. Pembentukan gabungan perlu ataupun akan berlaku. Di sinilah dikatakan juga bahawa mungkin, ini saya gunakan istilah mungkin lah, dikatakan bahawa parti-parti di Sarawak macam GPS di Sarawak misalnya, dan juga di Sabah mungkin akan menjadi kingmaker dalam menentukan kerajaan yang akan wujud nanti selepas PRU ke-15. Setuju ataupun tidak, Doktor? Saya setuju dengan kenyataan itu kerana kita lihat jumlah kursi di Sabah Sarawak juga agak besar, dan kita lihat parti-parti contoh seperti GPS dan parti-parti di Sarawak, mereka mempunyai kecenderungan tertentu. Kita lihat bagaimana parti-parti di Sabah, mereka telah menjatuhkan persetujuan untuk bersama dengan Barisan Nasional gabungan itu wujud. Tapi macam GPS dia lebih neutral, melihat pada ke arah mana tujuan pilihan raya pada akan datang. Tetapi kalau kita patah balik terhadap statement di mana kemungkinan akan wujud dominasi politik itu berlaku, kita kena lihat juga bagaimana pilihan raya umum negeri Melaka dan Johor membuka satu landscape ataupun satu keputusan politik yang berikan pada satu elemen dominasi yang berlaku kepada UMNO, Barisan Nasional khususnya. Dan ia bermula dengan kadar pengambilan undi ataupun pengundian yang rendah. Jadi kita lihat 60% di bawah, 70% di bawah, membawa pada satu dominan parti gergasi. Dan berkemungkinan sekiranya kita ingin melihat dominasi politik itu berlaku, walaupun julatnya agak kecil, nisbahnya kecil, sekiranya berlaku penurunan undian yang ketara, di mana masyarakat pasif politik, masyarakat kata dah cukup lah berpolitik, maka tidak ada keinginan untuk 6 juta ni baru, tidak ada keinginan digunakan pagar, maka keputusan pilihan raya akan dikawal, dimonopoli atau dikuasai oleh parti-parti gergasi, 4 parti gergasi, iaitu UMNO, PKR, PAS dan DAP. Dan masing-masing parti ini berada dalam koalisi parti tertentu. Dan ini mungkin akan membentuk satu dominan. Kemenangan yang dilihat mungkin cukup untuk membentuk kerajaan, ataupun keseimbangan yang mungkin wujud dalam konteks pengundian rendah. Tetapi apabila masuk pengundi di atas pagar, maka keterbukaan itu akan berlaku. Kerana pengundi atas pagar ni akan tengok 3 faktor. Satu, dia akan tengok faktor 3 kepimpinan, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan PN. Dan selepas itu mereka akan tengok siapa calon popular di antara tiga-tiga, siapa poster boy yang mereka minat. So kalau poster boy, kita tengok ranking top, kita boleh tengok poster boy mana popular, poster boy mana tidak popular. Dan mereka akan lihat pada calon-calon popular. Masuk 6 juta anak muda, mereka akan tengok kepada entertainment based politik. Calon nampak smart, cantik, nampak menarik. Dan ini adalah salah satu bagaimana keterujaan anak muda untuk mengundi. Jadi ini sebenarnya penentu sama ada Sabah dan Sarawak akan menjadi
key maker pada pilihan raya kali ini. Saya tertarik dengan your comment tadi berkenaan dengan Sabah Sarawak punya role. 4 tahun dulu saya cadangkan kalau sekiranya nak betul-betul ada integrasi, political integrasi dari segi Sabah, Sarawak dan Semenanjung Tanah Melayu, mesti wujudkan 3 timbalan Perdana Menteri. Sabah 1, Sarawak 1, Semenanjung 1. Sebenarnya bila kita tubuhkan Malaysia dulu, Sabah, Sarawak dan Singapura datang sebagai satu entiti on their own, bersendirian. Kita tak boleh samakan Sabah dengan Sarawak dengan Melaka, Ketua Menteri dengan Pulau Pinang. They are a state on par almost dengan Semenanjung dan Singapura. So kalau Abang Joe lantik gunakan nama Premier, appropriate sekali. Macam di Australia, Prime Minister, Premier New South Wales, Premier Victoria dan sebagainya. Di sini saya perhatikan elok sangat. Abang Joe mengambil inisiatif Premier Sarawak, Premier Sabah. Tapi pada masa yang sama at the national level, saya amat setuju. Saya tengok dah ada dah parti politik mengusulkan nak jadikan 3 timbalan Perdana Menteri, Semenanjung, Sabah, Sarawak. Then you have the creation, sharing of power. Okey. Kita akan berkongsi pandangan lagi selepas ini, tapi seperti biasalah kita akan rehat dulu buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang PRU 15, lain hulu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang. Baik, sebelum saya berkongsi pandangan bersama dengan 2 tetamu di studio, kita nak dapat juga pandangan Profesor Emeritus Datuk Dr. Wan Hashim sebagai seorang ahli politik yang berpengalaman, pernah bertanding dalam pilihan raya. Tetapi persoalan yang penting saya nak kongsi bersama dengan Datuk ialah tentang perbandingan. Tadi pun Tan Sri sebutlah kita ada 3 Perdana Menteri PH 22 bulan ketika itu, Tun Mahathir, dan kemudiannya PN 17 bulan di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kemudiannya Ismail Sabri mengambil alih sebagai Perdana Menteri, dan pemerintahannya pun lebih kurang setahun lebih sahaja begitu. Tetapi jika dilihat kepada prestasi Tan Sri Ismail Sabri Yaakob, apakah Datuk melihat bahawa ia menunjukkan satu prestasi yang meyakinkan dan boleh mungkin juga mempengaruhi pengundi-pengundi yang akan turun membuang undi nanti dalam PRU ke-15? Pandangan ikhlas daripada Datuk. Saya kira lebih yang lalu ada nampak prestasi yang tidak cemerlang, tapi saya kira baik dan boleh diterima oleh rakyat jelata. Dan bila kita letakkan Ismail Sabri dengan yang lain-lain yang bakal untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, saya merasakan yakin bahawa mereka tertarik dengan gaya, cara ataupun style Ismail Sabri yang agak sederhana tetapi rasanya boleh deliver, boleh melaksanakan apa yang dijanjikan. Ia tidak bukan seorang karismatik, seorang yang dari segi oratory-nya hebat, tidak. Dia tidak ada ciri-ciri itu, tapi kesederhanaan itu yang boleh memungkinkan orang-orang lain tertarik dengan leadership-nya. Dan saya rasa mungkin orang majoriti akan berkata why not, kita adakan kesinambungan, continuity, dan bukannya change, seperti yang dilaung-laungkan oleh setengah-setengah yang bakal atau menawarkan diri untuk menjadi Perdana Menteri. Saya fikir majoriti akan merasakan bahawa why not, kita beri dia peluang satu penggal lagi untuk beliau menyelesaikan kerja-kerja yang saya kira agak baik dilaksanakan dari segi gangguan kesihatan kita, health problem, dan juga economic problem, masalah ekonomi juga semakin lama semakin menampakkan pemulihan. Jadi saya kira faktor-faktor ini membawa kepada
ada apa kecenderungan untuk melantik semula, memberi kepercayaan semula kepada Ismail Sabri sebagai calon yang sudah dijanjikan sebagai Perdana Menteri kalau BN menang nanti. Saya kira ini akan menjadi kenyataan, insyaAllah. Okey. Baik, saya, mungkin Tan Sri juga ada pandangan yang tersendiri berkaitan dengan isu ini. Saya berbeza sedikit. Pasalnya kita ni based on hierarchy parti itu sendiri. Jadi kalau sekiranya Datuk Seri Zahid menang, Mak Hassan menang, dia presiden and timbalan presiden. Betul. Kalau ikut parti punya hierarki, Ismail Sabri masih lagi naik presiden. Ya. Dan benda ni akan berlaku di mana kalau tak presiden, timbalan presiden. Kalau tak timbalan presiden, vice presiden. Takkan kalau sekiranya di-offerkan kepada, katakanlah Zahid tak menerima, it goes to kepada Mak Hassan. So third choice barulah Datuk Seri Ismail Sabri. Because of hierarchy. Di England lain. Di England dia ambil semua ahli-ahli parlimen konservatif. Dia pilih a leader di kalangan ahli-ahli parlimen. Bukan ikut parti. Chairman of Conservative Party tak pernah jadi Prime Minister. Ahli-ahli parlimen konservatif atau Labour pilih sendiri siapa nak jadikan Prime Minister. Sebab tu Rishi pun dapat jadi Prime Minister, keturunan India. Tetapi dia tak kisah, 42 tahun tak kisah, pasal ahli-ahli parlimen nak ke dia. Bila Tan Sri sebut tentang persoalan ini, hierarki dalam UMNO itu sendiri, memang ini dimainkan dengan begitu meluas sekali lah. Pelbagai pandangan dan pendapat seperti apa yang Tan Sri sebut juga dimainkan dengan begitu hebat sekali. Tetapi kalau mengikut daripada kenyataan resmi setakat ini daripada UMNO sendiri, mereka mengatakan bahawa sudah pastilah sekiranya BN menang dalam PRU kali ini, Datuk Seri Ismail Sabri akan tetap diangkat sebagai Perdana Menteri. Apakah kita boleh terima itu? Saya rasa tak boleh. Pasalnya itu keputusan akan dibuat mengikut hierarki parti juga. Sugupun kata ada, takkan kalau saya Mak Hassan, saya timbalan presiden. Takkan saya duduk bawah naik presiden dalam kabinet kalau kita menjadi menerajui. Itu dia reality. Real politiknya berbeza dengan apa yang kita rangkakan, cadangkan, but the real politik berbeza. Jadi ini satu perkara yang sepatutnya ditinjaulah secara mendalam. Reaksi doktor? Saya rasa kalau kita lihat daripada apa yang dikatakan dalam manifesto dan apabila poster boy diletakkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, saya rasa Barisan Nasional telah memberikan satu komitmen. Tetapi sama ada komitmen itu seperti mana yang Tan Sri perkatakan, ia boleh diterjemahkan apabila telah memenangi pilihan raya kemudian, adakah ia boleh diterjemahkan dalam bentuk faktori atau bentuk faktor yang betul-betul boleh dilaksanakan. Dan so tentu akan berlaku satu sedikit konflik berhubung dengan isu parti negara yang bersifat hierarkikal. Dan apabila bersifat hierarkikal ni sama je macam calon bebas yang 100 lebih ni, sebab kalau mereka nak bertanding, mereka kena masuk parti, pegang jawatan, dia kena melalui proses. Jadi secara jalan pintas, mereka mungkin berjalan pintas untuk mewujudkan menjadi calon bebas. Jadi keterikatan kita dalam bentuk hierarkikal ni telah menjadikan salah satu kenapa parti dalam negara kita ni dikuasai oleh sekumpulan tertentu, dikuasai oleh pemimpin-pemimpin tertentu, dan dikuasai oleh satu keadaan yang memastikan masyarakat merasakan kenapa kita perlu berlaku dalam satu sistem yang masih terikat. Tetapi balik-balik pada manifesto, balik-balik pada budaya, adat dalam parti yang masih lagi terikat dengan keadaan sedemikian, dan juga berhubung dengan manifesto. Jadi mungkin akan menyaksikan pertemuan, tapi secara peribadi saya merasakan apabila ia telah dimaklumkan kepada masyarakat awam, maka sekiranya ingin berlaku penukaran, mereka perlu merancang gerak saraf perang saraf yang baik bagaimana untuk menjustifikasikan perkara itu pada masa hadapan sekiranya berlaku kemenangan yang dominan pada Barisan Nasional. Saya suka bila kita sebut tentang manifesto. Ini pun sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya. Saya tahu apa ni Datuk Dr. Wan Hashim, zaman anda juga UMNO juga ketika itu mengeluarkan manifesto, dan parti-parti lain juga mengeluarkan manifesto. Persoalan tentang manifesto ini pun menjadi satu isu yang cukup menarik, dimainkan dengan begitu meluas sekali. Ada juga pengundi-pengundi yang tidak berpuas hati dengan manifesto yang dikeluarkan, yang menjanjikan bulan dan bintang pada awalnya, tetapi akhirnya tidak dapat dilaksanakan seperti apa yang dijanjikan dalam manifesto itu. Apakah anda merasakan, Datuk merasakan bahawa manifesto ini masih lagi merupakan satu senjata penting yang mungkin boleh memikat pengundi-pengundi yang mungkin dari segi intelektualnya sudah pun berubah ketika ini, terutamanya di PRU 15 ini? Saya tidak begitu yakin bahawa manifesto itu merupakan sesuatu yang diutamakan. Kerana
pengundi ni sebenarnya dia dah ada pilihan dalam kepala dia mengikut tradisinya, apatah lagi yang generasi yang lebih matang, yang bukannya yang baru-baru. Jadi manifesto itu bukan satu perkara yang penting bagi dia. Cuma pun saya rasa kalau generasi muda pun dia sudah ada ikatan kepada satu-satu parti, sama ada melalui kawan-kawan, pengaruh kawan ataupun keluarganya, ya. Jadi of course nampak, tapi kalau suatu yang besar itu tidak dilaksanakan, maka itu akan menjadi satu senjata makan tuan, seperti nak masukkan bayaran tol dan hal yang seperti itu. Cuma saya kira apa yang dilontarkan oleh BN itu agak lebih dekat kepada realiti, ya, kerana ia tidak jauh daripada apa yang telah dibentangkan dalam belanjawan yang saya kira telah diterima baiklah oleh majoriti, termasuk oleh ahli-ahli parlimen juga, dan ini akan memberi satu advantage kepada incumbent Barisan Nasional yang ada sekarang ini, melalui kerana ia sudah membentangkan belanjawannya, dan manifesto itu tidak lari jauh daripada apa yang telah dijanjikan dalam belanjawan. Agak realistik. Mungkin saya boleh menambah. Ini yang saya rasa yang merisaukan dalam bentuk kita bentuk satu demokrasi matang dan subur. Kerana seperti mana yang dikatakan oleh bagi Profesor Datuk Emeritus itu sebenarnya manifesto yang perlu dihuraikan kepada masyarakat. Tetapi seolah-olah manifesto satu bentuk untuk meraih undi dan tidak perlu dipertimbangkan untuk mengundi. Tapi sebenarnya manifesto harus jadi rujukan utama. Apabila manifesto itu dibentangkan, ahli-ahli parlimen bertanggungjawab untuk menentukan secara terperinci bagaimana manifesto itu dilaksanakan. Jadi manifesto sebenarnya merupakan satu ikatan yang penting untuk meraih pengundi dan memastikan pengundi juga mempunyai satu daya pemikiran untuk melihat manifesto itu bagaimana ia hendak dicapai. Jadi kita lihat pendekatan manifesto juga berbeza. Apabila Pakatan Harapan mengambil langkah selamat, manifesto yang lebih terbuka dan general, Pakatan Nasional dengan lebih populis, yang popular, dan Barisan Nasional dengan lebih pendekatan berbentuk spesifik. Jadi tiga pendekatan ini sebenarnya membuktikan bagaimana manifesto itu dilihat dari berbagai sudut yang berbeza. Barisan Nasional lebih yakin dengan mengutarakan janji-janji yang lebih spesifik. Pendekatan Pakatan Harapan lebih bersikap selamat, mungkin berdasarkan pengalaman manifesto lepas. Dan Perikatan Nasional menggunakan elemen-elemen berbentuk populis untuk menarik perhatian pengundi. Jadi kita lihat sebenarnya kekuatan manifesto itu ada. Tapi seolah-olahnya manifesto itu tidak lihat penting, dan kita risau generasi muda juga tidak melihat manifesto itu sebagai salah satu teras pengundian. Jadi saya rasa ini benda yang perlu diperbaiki dalam memastikan elemen-elemen bergerak zarah, penerangan hubungan pilihan raya parti-parti itu mencapai tahap yang sebenarnya kita nak, kerana manifesto itu penting. Dalam mana-mana pilihan raya di seluruh dunia, manifesto itulah satu janji yang perlu dikotakan, janji yang perlu dilihat dan diteliti, dan bakal-bakal ahli parlimen patut dia kena cerita macam mana A to B, Z, solution based, apa nak buat. Tapi seolah-olah ia hanya manifesto. Tan Sri, barangkali ada pandangan yang saya tersendiri. serupa je. Saya memikirkan manifesto kan tak diindahkan sangat. Pasal ada orang mengatakan itu bukannya kitab suci. Ya, dia boleh ubah. Dia mengatakan tak perlu diikuti manifesto yang diumumkan. Dah timbul trust deficit. Orang kurang percaya dah dengan manifesto ni. Tapi Barisan Nasional dia mempunyai platform yang terbaik kerana dia membuatkan bajet tu. Bajet itu serupa dicerminkan oleh manifesto, di mana bantuan-bantuan untuk menentukan keselesaan hidup, di mana kemakmuran dan kestabilan politik disebut dan sebagainya. Tetapi manifesto per se tak ada. Dia tak mainkan peranan. Calon sekarang mainkan peranan. Isu mainkan peranan. Not your manifesto, kerana dah tahu ada yang tak diendapkan. Ada yang mengatakan ini bukan buku suci, kitab suci untuk kita lakukan. Bila Tan Sri sebut tentang istilah calon, ini pun sesuatu yang menarik lah. Dikatakan bahawa dalam PRU ke-15 ini ramai muka-muka baru, calon-calon muda diperkenalkan, tetapi timbul juga masalah. Ada juga calon-calon yang dianggap veteran, dinosaur yang telah pun tidak disenaraikan dalam sebagai calon dalam PRU ke-15 ini. Apakah Tan Sri melihat ini juga satu langkah yang mungkin baik sebenarnya dalam usaha untuk menarik pengundi-pengundi, terutamanya pengundi-pengundi muda seperti apa yang Tan Sri sebut tadi? Jadi pengundi muda mungkin berselera, bila dia nampak perubahan berlaku, orang muda diketengahkan. Yang veteran ni dia memang
selalu nak terus kan. Tetapi dalam kita mewujudkan satu kelastrian politik dari segi power dan sebagainya, nak mengadakan succession plan mesti wujud 70% ke 40% dari segi umur dan juga dari segi gender, orang-orang lelaki dan perempuan. Itu mesti dibayangkan. Ini mengikut selera semasa. Kalau kita tengok semuanya anak-anak muda ni nak tengok juga whether kita ni ada kaitannya dengan apa yang diperjuangkan oleh mereka, selera mereka. Jadi itu memberikan plus point. Sungguh pun wujud ketidakpuashati kepada dinosaur-dinosaur yang terpaksa mengundur untuk memberi peluang kepada puteri ke wanita ke pemuda dan sebagainya. Itu saya rasa a new beginning untuk berani mengutarakan landscape politik yang baru yang mengikut arus pemikiran yang baru. Dari segi digital dan sebagainya, dia dah berubah nak. Pemikiran dah berubah. Calon tu dipentingkan kerana mungkin tidak mempunyai any baggage. Mereka clean, mereka apa semua tu. Itu dipikirkan. Jadi kalau sekiranya dah lama, dah mungkin berubah. Banyak sangat baggage dah, political baggage. So freshness, pembaruan seperti ini positif kepada kali ini. Okey, kita berehat kali terakhir dan kembali nanti ada lagi persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio dan juga bersama dengan tetamu kita yang kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Kita bercakap tentang PRU 15. Okey, saya juga nak dapat pandangan daripada Profesor Emeritus Datuk Dr. Wan Hashim. Ini juga berkaitan dengan isu inilah. Mungkin ialah dari pengalaman Datuk sendiri yang pernah terlibat dengan parti politik, pernah bertanding dalam pilihan raya. Mungkin calon-calon yang dianggap veteran yang digugurkan, mungkin ada yang merajuk, ada yang bertanding menggunakan parti lain dan sebagainya. Apakah Datuk melihat bahawa ini juga mungkin sedikit sebanyak akan membawa keretakan sebenarnya dalam sesebuah parti politik itu? Pandangan Datuk. Saya tidak fikir begitu. Sekira ia melalui satu proses yang matang di mana sudah sampai masanya yang veteran, yang lama digugurkan. Tak stable internet, maaf tak internet tak stable dia. Sudah sampai masanya mereka mengundur diri dan diberi ruang baru untuk para pelapis. Dan saya terdengar selepas penamaan calon hari itu di WTC ya, ada komen-komen yang positif yang mengatakan, oh, ramai orang-orang muda untuk PRU tahun ini, malah disebut bilangan anak-anak muda yang masuk bertanding dalam BN lah ya. Ramai yang gugur. Saya kira itu adalah satu keberanian kepada Presiden dan G5 yang mencuba membuat perubahan yang agak drastik. Dan ini satu tarikan, saya kira satu tarikan. Dan lebih menarik lagi, kerana banyaknya parti, kebetulan banyak parti-parti bertanding hari ini, maka masih ada ruang untuk veteran ini menguji diri mereka. Adakah mereka tidak popular lagi seperti yang dikatakan oleh Presiden atau yang kumpulan 5, atau mereka teriniaya. Jadi mereka sendiri mempunyai peluang untuk menawarkan diri, mengesahkan ya atau tidak mereka ini tidak lagi popular. Dan bagi kita juga sebagai pemerhati boleh menentukan ataupun penentuan itu diberikan kepada pengundi sendiri. Maka adanya di mana tempat-tempat seperti di Arau, di Perlis umpamanya, apakah pengundi akan memilih tokoh-tokoh itu atau mereka masih kekal dengan setia dengan parti yang mereka sokong. Itu suatu ujian yang menarik bagi PRU kali ini ya. Ada tempat-tempat veteran yang sudah tersisih ini kembali semula
untuk cuba test populariti mereka. Okey, bila Datuk Dr. Wan sebut tentang ujian, satu lagi perkara yang saya nak dapat pandangan Datuk sendirilah. Ini berlandaskan daripada pengalaman Datuk sendiri. Saya dapat keputusan P54 Greek di mana Datuk bertanding ketika itu. Datuk mendapat undi sebanyak 12,293, sementara lawan Datuk ketika itu iaitu Ramli Tusin mendapat 4,213. Jadi Datuk menang ketika itu dengan majoriti 8,080 undi. Tetapi persoalan yang menarik berlandaskan daripada pemerhatian dan juga pengalaman Datuk lah. Jumlah mereka yang masuk untuk bertanding dalam pilihan raya kali ini begitu ramai sekali. Sebab itu kita tak terkejut kalau ada kawasan-kawasan di mana saingannya sehingga 10 penjuru, 9 penjuru, 8 penjuru dan sebagainya. Nak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk, apakah majoriti yang akan diperolehi oleh mereka yang menang dalam pilihan raya kali ini mungkin tidak akan mendapat satu majoriti yang besar sebenarnya? Saya rasa kita sama saja dengan pandangan yang awal tadi, di mana yang menang itu tidak mungkin akan mendapat majoriti yang besar, kerana pastinya yang serpihan-serpihannya pun parti-parti baru, muda dan lain-lainnya akan juga mendapat sekumpulan kecil daripada yang jumlah yang besar itu. Cuma yang saya yakin bahawa kebanyakan yang parti bebas ini agak akan kecundang. Sebab pemikiran masyarakat atau pengundi mereka lebih tertumpu kepada orang yang bersama dengan sesebuah parti, dan lebih-lebih lagi parti-parti yang sudah lama akan memberi satu advantage dalam keadaan persaingan hari ini. Jadi test case kepada parti-parti baru ini saya kira suatu yang menarik untuk kita lihat keputusannya nanti. Okay. Saya tambah satu silakan. Apa yang disebutkan oleh Profesor Emeritus tadi, yang penting sekarang ini ialah struktur organisasi parti politik. Di sini UMNO memang kuat, akar umbi dan sebagainya beribu-ribu dari segi cawangan dan bahagian sebagainya, dan dia punya hierarki itu memang disusun dengan rapi. Meeting selalu dan juga merangkumi pemuda, wanita, puteri. So merangkumi segmen-segmen masyarakat dan organisasinya wujud dan bergerak. Ini berbeza dengan parti-parti yang baru tumbuh atau parti-parti yang banyak gabungan yang tidak mempunyai pun organisasi di kawasan-kawasan ini. Jadi itu kekuatan UMNO yang boleh menentukan kalau kelebihan undi memihak kepada UMNO pasal organisasi struktur dia, struktur organisasi. Itu yang saya rasakan kalau dalam pilihan kali ini, kalau konteks pengundian tu rendah, maka ia akan beri perubahan pada parti-parti gegasi. Kan kita tahu sokongan akar umbi parti-parti gegasi ni kuat. UMNO dia ada punya sokongan akar umbi, PKR ada dia punya sokongan umbi, DAP ada sokongan akar umbi, dan PAS ada sokongan umbi. Jadi ketiga-tiga ni ada beranggungan. UMNO dengan Barisan Nasionalnya, PAS dengan PN-nya, dan DAP dengan PR dalam Pakatan Harapan. Jadi sebenarnya mereka ni adalah satu parti-parti gegasi yang berdominasi politik dalam kadar pengundian yang rendah. Tetapi kalau kadar-kadar pengundian itu untuk pundi-pundi rasional, dia akan melihat pada bagaimana performan parti. Tetapi yang mungkin adalah kegairahan calon-calon bebas yang mengundi ini disambut dengan kegairahan pengundi-pengundi muda. Jadi sekiranya berlaku pertembungan itu, tsunami muda ini lebih kurang 6 juta ni mungkin akan mengubah pola pengundian itu. Sekiranya calon bebas bergairah untuk tanding dan pengundi-pengundi gairah untuk mengundi, mereka akan lihat calon popular, mereka akan calon yang lebih fleksibel, lebih berubah. Tetapi akhirnya sekiranya mereka melakukan sesuatu itu perlu dilakukan untuk mengubah landscape politik dan mereka calon bebas itu berupaya, mungkin akan berlaku sedikit kemenangan tipis kepada calon bebas. Tetapi sebenarnya 6 juta pengundi ini akan menentukan wujudnya tsunami, akan mengubah pola pengundian dengan secara besar-besaran. Sekiranya mereka minat politik. Tetapi dalam pemerhatian saya, pemerhatian kajian, dilihat pada anak-anak muda calon-calon ini kurang berminat untuk politik, tetapi gemar untuk berpolitik di media sosial. Jadi penterjemahan undi ini sebenarnya akan membawa sebentuk sokongan akar umbi itu sama ada berjaya untuk dikekalkan ataupun mereka boleh memecahkan sokongan akar umbi itu. Dan faktor paling atas adalah calon popular, calon bawa,
dan calon yang menepati cita rasa mereka. Dan sokongan akar umbi ini akan dihilangkan dengan bentuk pola pengundian sekiranya tsunami muda ini berlaku. Okey, kita hampir-hampir di penghujung Tan Sri ya. Saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Tan Sri lah. Selepas PRU yang ke-15 ini, apakah Tan Sri merasa yakin bahawa kestabilan politik yang menjadi isu yang begitu serius sekarang ini akan dapat diselesaikan sebenarnya, ataupun akan timbul lagi isu-isu politik dan akhirnya akan membawa kepada sesuatu yang mungkin tidak dijangkakan? Saya rasa selepas ini akan timbul kesedaran di mana wujudnya pemikiran baru dan landscape politik baru ini. Mereka memikirkan kalau nak menyelamatkan keadaan Malaysia dengan berbagai kaum, kedudukan ekonomi yang merundung, terpaksa bergabung dengan ikhlas dengan satu nada yang baru dan disokong pula oleh kalau sekiranya dibuat mengikut apa yang dimanifestokan, orang segmen-segmen society yang mendapat sentuhan direct daripada bajet yang saya tengok ni. Jadi ini kena buat mungkin wujud semula Barisan Nasional ala Tun Razak. Maknanya less politicking, more dari segi sumbangan kepada kesejahteraan rakyat. Maknanya kesabaran politik, kemakmuran akan wujud bukan saja sebagai slogan tetapi sebagai realiti. Satu kesedaran itu mesti wujud. Dan saya rasa keputusan ini akan menguatkan kesedaran itu. Because saya rasa tengok ni percaturan sekarang ini akan menimbulkan berbagai spekulasi yang boleh ditentukan seperti anak muda. Dia very forceful. Yang 6 juta ni. Dan kebanyakannya mereka menggunakan ini. So saluran pemikiran yang dibentuk oleh digital, barang-barang digital ni akan menentukan masa depan parti-parti yang bertanding ini. Tapi Tan Sri yakin bahawa anak-anak muda kita akan mempunyai kegairahan untuk turun mengundi? Kali ini saya rasa mereka lebih gairah. Kerana saya merasakan mereka tidak suka dengan politik lama. Dia nakkan politik baru. Jadi kalau nakkan politik baru, dia kena memainkan peranan bagi melahirkan politik baru itu. The new politik as opposed to ini macam kita sebut tadi, yang lama dengan yang baru ni. So politik baru menuntut mereka berpartisipasi secara aktif bagi membuangkan undi, memberi undi dan tanggungjawab, exercise of the responsibility. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia. Tan Sri Datuk Seri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman. Menarik sebenarnya pandangan yang anda lontarkan, tapi kita difahamkan ada 2 minit lagi masa. Jadi saya beri ruang dan juga peluang lah kepada Prof kepada Dr. Nirwadi untuk menyatakan sesuatu di penghujung. Saya rasa ia bergantung pada hak dan tanggungjawab kita sebagai pengundi. Sekiranya kita rasakan inilah pengundian yang perlu kita berbentuk partisipasi, khususnya pada anak muda yang 6 juta orang, mereka harus faham inilah pembentukan negara mengikut acuan yang sebenarnya, iaitu Perlembagaan Persekutuan, Rukun Negara dan Falsafah Dasar Keselamatan Negara. Sebab itu benda yang boleh menyelamat kita dalam pelbagai keadaan. Tetapi sekiranya partisipasi politik datang pada mereka-mereka yang rasional, saya rasa mereka tahu apa itu baik untuk negara. Kita ada ahli akar umbi, ahli-ahli parti gerasi, kita ada ahli-ahli pengundi yang pernah mengundi dan rasional. Tetapi bagi anak muda yang mungkin boleh menentukan, maka mereka harus bangkit dalam saluran politik yang sebenarnya. Kerana ini penting untuk masa depan negara. Kerana salah percaturan disebabkan kegairahan politik yang melampau, disebabkan keturjaan dengan propaganda yang mungkin negatif karakter nasional dan sebagainya, maka kita risau kegairahan itu akan membawa kesan yang cukup besar yang mungkin sukar untuk kita bantu, untuk perjelaskan dan kita lakukan dalam tempoh yang amat singkat selepas keputusan pilihan itu dapat diumumkan nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak sebenarnya. Barangkali kita juga ingin mendapatkan harapan terakhir dan juga seruan terakhir daripada Profesor Emeritus Datuk Dr. Wan Hashim. Seringkas-ringkasnya Datuk, apa yang ingin Datuk sampaikan? Sama dengan apa yang disuarakan oleh Tan Sri Aziz tadi, bahawa sudah ada sedaran kan. Kesedaran itu perlu ditingkatkan supaya kita mempunyai sebuah negara yang lebih stabil, dan kenalah cari-cari cara-cara bagaimana hendak menstabilkan kepimpinan negara kita. Dan salah satu yang saya cadangkan, adakan 5 tahun sekali pilihan raya. Kenap bukannya
lepas 3 tahun dan sebagainya. Itu antaranya. Terima kasih. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada kesemua tetamu. Saya ulangi lagi, Tan Sri Datuk Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman, Dr. Nirwandi Manudin, dan juga tentunya kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Wan Hashim Wantih kerana sudi bersama kita berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Kita boleh mengatakan lain hulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang. Tetapi itulah realiti yang harus kita hadapi, dan kita percaya parti-parti politik yang bertanding dalam PRU ke-15 juga menyedari tentang perkara ini, dan sudah pastilah mereka juga akan melakukan apa sahaja perubahan yang diperlukan dalam usaha untuk menyesuaikan diri, terutamanya dalam usaha untuk menarik pengundi-pengundi menyokong parti mereka dalam PRU 15 nanti. Banyak lagi persoalan sebenarnya yang akan kita bawa dari masa ke semasa bila kita bercakap tentang PRU ke-15 ini, tetapi seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.